Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang sekali lagi ke podcast Bola Lagi. Kali ini seperti yang kita janjikan pada episod lepas, untuk episod yang kelima kita akan kita akan mengeluarkan satu podcast preview perlawanan Malaysia melawan Singapura yang akan berlangsung esok pada 3 Januari di Stadium Nasional Bukit Jalil. Seperti biasa, kali ini aku ditemankan oleh Afan dan Firdaus, panel tetap setakat ini untuk podcast Bola Lagi. Selamat datang Afan, selamat datang Phil. Terima kasih Saudara Zul kerana terus mengundang. Nampak makin handsome di tahun 2023 ni. Okey, cukup semua itu. Kita terus ke agenda kita hari ini, iaitu preview perlawanan Causeway Derby kita. Derby seberang tambak kita melawan Singapura. Perlawanan terakhir peringkat kumpulan untuk pertandingan AFF 2022. Setelah kedua-dua pasukan melalui perlawanan-perlawanan masing-masing, Malaysia kini berada di tangga ketiga, sementara Singapura berada di tangga kedua. Keputusan seri Singapura dan Vietnam pada perlawanan lepas telah meletakkan Singapura pada kedudukan advantage, kedudukan yang lebih baik memasuki perlawanan ini, yang mana mereka hanya perlu avoid defeat melawan kita untuk memastikan kemarahan mereka ke peringkat separuh akhir. Seperti yang kita telah bincangkan pada episod lepas, perlawanan melawan Singapura ini memang perlawanan yang cukup sentimental buat rakyat Malaysia. Pada episod lepas, each and every one of kami, 3 panel Pod Bola Lagi telah berkongsi perlawanan yang lampau di antara Malaysia dan Singapura yang menjadi perlawanan yang paling kami ingati, yang terpahat kekal dalam memori kami, perlawanan yang kami anggap istimewa sebelum-sebelum ini. So buat mereka yang belum lagi berkesempatan untuk mendengar episod tersebut, bolehlah rujuk ke Spotify, YouTube dan juga Apple Podcast kami untuk mendengar kembali episod keempat. Okey, untuk perlawanan kali ini, untuk rekod yang kami jumpa perlawanan di antara Malaysia dan Singapura, rekod yang tercatat ini, rekod yang dikumpul ini semenjak pada tahun 1958, Malaysia telah memenangi 30 perlawanan melawan Singapura dan 21 perlawanan pula berakhir dengan keputusan seri, dan sebanyak 23 perlawanan pula dimenangi oleh persatuan Singapura. So total perlawanan yang pernah kita lalui bersama Singapura ini termasuklah Pesta Bola Merdeka, kejohanan jemputan, termasuklah kejohanan AFC, termasuk juga perlawanan persahabatan ya. Total jumlah perlawanan yang pernah berlangsung between Malaysia dan Singapura adalah sebanyak 74 kali. Tapi kalau saya sendiri selidiki rekod ini mungkin agak tidak tepat, sebab dalam rekod ini tidak tercatat pertemuan Malaysia dan Singapura untuk Pesta Bola Merdeka 2007. Kalau anda semua sedia maklum, itu antara perlawanan yang saya anggap istimewa ya, pernah berlangsung. Untuk rekod ya, perlawanan di antara Malaysia dan Singapura telah berlangsung sebanyak lebih kurang 74 kali. Ini termasuklah perlawanan kejohanan AFC, perlawanan kejohanan jemputan, dan termasuk jugalah perlawanan persahabatan dan even Pesta Bola Merdeka. Ialah memang lumrah kan, kita memang jiran dengan Singapura dan Singapura memang memiliki pasukan yang kuat sebelum ini. So memang agak lazim lah kalau pertemuan tu agak kerap di antara kedua pasukan. Dari kesemua perlawanan yang pernah berlangsung di antara kita dan Singapura, keputusan agak memihak kepada pasukan Harimau Malaya. Kita telah mencatat kemenangan sebanyak 30 kali berbanding 23 yang dimenangi oleh Singapura, dan selebihnya 21 perlawanan berakhiri dengan keputusan seri. Antara 74 perlawanan ini, itulah ada yang termasuk perlawanan-perlawanan yang telah disebut pada episod lepas, perlawanan 2014, contohnya yang disebut oleh Apan, perlawanan 2002 yang disebut oleh Phil, dan perlawanan 2011 yang aku sebut. Cuma aku tengok balik rekod ni, perlawanan Pesta Bola Merdeka yang aku letakkan sebagai honorable mention tu tak ada pula dalam list ni. So aku rasa list ni agak tak tepat lah kot. Okey, cukup aku. Mari kita mulakan perbincangan kita hari ini. Okey Afan, dipersilakan untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini. Seperti biasa, terima kasih Saudara Zul kerana terus mengundang ke Bola Lagi Podcast. Hari ini rasa cukup bertuah kerana dapat
membincangkan mengenai perlawanan akan datang pada 3 Januari ini. Malaysia bertemu Singapura untuk perlawanan terakhir peringkat kumpulan Piala AFF 2022. Mengenai perlawanan ini, saya rasa kelebihan memihak kepada kita kerana mengikut rekod perlawanan di peringkat kumpulan, Singapura hanya menang dengan Laos 2-0 dan menang dengan Myanmar dengan keputusan 3-2. Berbanding dengan pasukan kebangsaan kita, kita menang dengan Laos 5-0 dan Myanmar 1-0. Jadi kalau diikutkan di atas kertas, sepatutnya kelebihan itu lebih memihak kepada pasukan kebangsaan untuk memenangi perlawanan di Bukit Jalil nanti. Mengikut ranking FIFA juga, kita berada di atas Singapura di kedudukan 145, manakala Singapura di kedudukan 160. Jadi secara tidak langsung ia memberi kelebihan moral kepada kita untuk kita berdepan dengan pasukan Singapura. Tapi kan Pan, kalau kita tengok macam mana sekalipun advantage on atas kertas tadi kan, keputusan on current form, ranking FIFA, hashtag ranking tidak penting, semua tu can be thrown out of window bila kita dah, when it comes to yalah Causeway Derby kan, macam derby yang lain, form does not come into the picture anymore bila when it comes to derby. So something yang kita nak kena hati-hati jugalah. Yelah, memang aku tak menidakkan kau punya point lah. Aku just cakap macam it can be used as a guidance kan, penanda arah untuk kita measure kan. Tapi come end of the day, when it comes to derby dan juga perlawanan yang sepenting perlawanan ini, semua tu dah tak boleh pakai lah kan. Kita pun, kau pun tahu, aku pun tahu. Pasukan Singapura hadir ke Piala AFF dengan tanpa kehadiran dua pemain utama mereka selepas mereka mengalami kecederaan ketika bertemu Maldives pada 17 Disember. Ihsan Fandi dan satu lagi pemain tengah tidak dapat beraksi di Piala AFF ini. Jadi secara tidak langsung mereka kekurangan player yang cukup berbakat. Namun begitu, ia bukanlah semata-mata faktor yang akan menentukan kejayaan pasukan kita. Kerana kita juga hadir tanpa pemain-pemain utama. Ini adalah satu pasukan baru untuk pasukan kebangsaan. Tapi ia telah dibuktikan dengan perlawanan persahabatan dan dua perlawanan peringkat kumpulan. Namun begitu, moral kita mungkin agak lebih rendah kerana kita telah tewas ke atas Vietnam pada perlawanan ketiga kita di peringkat kumpulan. Pasukan Singapura juga dibarisi oleh pemain-pemain yang berusia lebih daripada 25 tahun ke atas, majoriti daripada mereka. Berbanding dengan pasukan kebangsaan, kita lebih kepada sebuah pasukan yang lebih stable, di mana kita mempunyai pemain-pemain muda dan juga pemain-pemain senior yang sama-sama beraksi di liga domestik. Namun begitu, dua perlawanan persediaan sebelum Piala AFF adalah perlawanan pertama mereka bersama. Jadi mungkin ada sedikit kekurangan ataupun perkara-perkara yang boleh ditambah baik untuk perlawanan menentang Singapura nanti. Dari segi taktikal pula, kalau kita lihat perlawanan terakhir Singapura menentang Vietnam, shoot on target mereka sangat kurang, dalam 1 atau 2 sahaja berbanding dengan pasukan Vietnam. Walaupun bermain di Stadium Jalan Besar, saya kira ia mungkin taktikal yang diterapkan oleh jurulatih Singapura untuk bermain secara bertahan ketika menentang Vietnam, dengan harapan mereka sekurang-kurangnya memungkut satu mata dan ianya berjaya. Jadi saya rasa di Bukit Jalil nanti mungkin taktikal yang sama akan diterapkan. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah kita sepatutnya lebih bersedia dengan taktikal yang Singapura terapkan ini, supaya kita lebih
bersedia dan mampu untuk mencipta peluang-peluang untuk menghasilkan jaringan di Bukit Jalil nanti. Aku setuju dengan apa yang kau cakap, Pan. Yang mana Singapura akan might approach game ni dengan defensive punya mindset. Yalah, dia on an advantage, satu. Nombor dua, on paper pun kita lagi elok daripada diorang, lagi power daripada diorang. So memang it's only a wise thing to do lah. Tapi macam yang kita tahulah, aku, kau dan Phil pun dah lama tengok bola kan. The moment a team come to a match with a mentality to draw, that's the moment yang dia sepatutnya lah akan caught the team off guard lah. Aku rasa kalau KPG turunkan Stuart Wilkin ke hari ini, untuk esok, ada peluang kita sebab dia boleh drive daripada middle of the park. Kalau even pun kalau KPG akan turunkan Brandon Gunn mungkin sebagai center midfield, ataupun mungkin Pawi sendiri, ada peluang untuk kita unlock a defensive approach lah daripada mana-mana pasukan. Saya menjangkakan pasukan kebangsaan akan berhabis-habisan, which is akan menggunakan tactical menyerang daripada semua aspek, sama ada daripada sayap ataupun tengah. Dan kelebihan bermain di tempat sendiri, di depan ribuan penyokong juga boleh membantu menaikkan semangat pemain. Jadi saya rasa tidak mustahil untuk kita melakar kemenangan ke atas Singapura, sekaligus layak ke peringkat separuh akhir. Saya menjangkakan pasukan kita akan menang, sama ada dengan jaringan 1-0 ataupun 2-0. Namun begitu, perlawanan menentang Singapura biasanya sangat sentimental ataupun dramatik. Jadi ia bukannya satu laluan mudah untuk pasukan kebangsaan, kerana sejarah yang panjang telah membuktikan apabila kita bertemu dengan Singapura, drama-drama akan berlaku. Namun begitu, saya lebih memihak kepada kemenangan pasukan kebangsaan di Bukit Jalil nanti. Kepada rakyat Malaysia, tetapkanlah sokongan anda kepada pasukan kebangsaan. Yang mana berpeluang untuk turun ke stadium, turunlah ke Bukit Jalil. Kita berikan sepenuh sokongan kepada pasukan kebangsaan, kerana piala AFF ini merupakan satu piala yang cukup dekat dengan kita. Ia adalah piala dunia kita. Jadi teruskan sokongan anda kepada pasukan kebangsaan. InsyaAllah kita akan mendapat kemenangan di Bukit Jalil nanti. Okey, Pan. Terima kasih. Memang poin-poin yang kau lontarkan kali ini memang macam biasalah, tak pernah mengecewakan. Cukup sekali dengan analisis tactical untuk perlawanan esok. Okey, tanpa membuang masa, Phil pun dah tak sabar untuk mulakan hujahan beliau. Phil, silakan. Assalamualaikum. Thank you Zul terus menjemput. Alhamdulillah dah episod kelima. Since kita start, sip berasa kata Premier Joe. Sip berasa. Okay, perlawanan terakhir kumpulan B untuk Malaysia, another Causeway Derby, a must win game for Malaysia. So dijangkakan esok perlawanan another classic encounter lah antara Malaysia dan Singapura. Lebih-lebih lagi a lot at stake now. Singapura hanya perlukan to avoid defeat, sementara Malaysia wajib menang. Setelah melalui 3 perlawanan, Singapura berada di atas kita dengan 7 mata dengan 2 kemenangan, 1 seri, sementara kita dengan 2 menang, 1 kalah. So latest result, last match day, Singapura berjaya mengekang Vietnam 0-0. So kat situ dia dapat advantage untuk pergi ke perlawanan terakhir ni dengan hanya memerlukan untuk tidak kalah, bandingkan kita dalam keadaan yang wajib menang. Singapore is a wounded tiger, itulah headline yang disebut kat The Straits Times, akhbar utama Singapore. So Singapore telah kehilangan beberapa key players, which includes the Fandi brothers, Ilhan and Ehsan. So Ehsan dah memang tak main since AFF, but then they still have another one yang commanding the defense, which is Irfan Fandi. I think the eldest of the Fandi brothers.
akan lead the defense line. Di bahagian midfield asalnya akan diketuai oleh Anu, former import Kedah, and ever reliable and ever present Harun Haris, captain of the Singapore squad. And since Ilhan and Ehsan not available, asalnya Faris Ramli akan mengemudi bahasan serangan Singapore. Okay, setuju dengan Afan. Singapore most likely aku rasa akan main low block defensive macam lawan Vietnam tu. Dia main 5-4-1, since dia orang pun hanya akan try to avoid defeat plus all the injury problems. Rasanya Singapore akan akan go to the same approach of being defensive, either 4-5-1 or 5-4-1. Alright, di pihak Harimau Melaya pula, again aku nak emphasize misi wajib menang. Kim Panggon most probably akan meletakkan barisan terkuat dengan intent to attack from the word go. So aku go for formation, I would prefer lah, tapi for 4-3-3, our normal formation if we were to have our strongest squad available. Okay, in terms of line up, Shihan, okay, centre back Afro Dominic, right back Quentin akan start since Azam dah kena set off itu, left back Fazli Mazlan. Okay, trio midfield kita Brendan Gunn, Mukhairi dengan Stuart Wilkin. On the right wing kita start with Safawi, and on the left kita start dengan our captain Miki. Nampak gayanya idea feel dan aku sama kali ni, yang mana kita punya approach untuk game nanti to unlock the low block, to unlock the defense unit of Singapore. Kita akan menggunakan kepakaran dan idea daripada Wilkin dan Brendan Gunn di bahagian tengah. Harap percaturan itu menjadilah. Alright, untuk to let our strike force, sebenarnya aku prefer sebenarnya ada elemen kejutan sikit or excitement. So instead of Darrell Lock atau Aguero, mungkin or maybe KPJ boleh cuba letak our wonderkid Hakimi Azim, just untuk sedikit elemen kejutan or surprise kepada Singapore. Since Singapore pun tak pernah bertemu atau jumpa lagi Hakimi Azim ni, and sedikit elemen kejutan ni mungkin can do into our favour. Plus opportunity ni kalau dia beri kepada that young boy, InsyaAllah dia boleh grab and do wonders for us. So Hakimi Azim to lead our strike force untuk perlawanan nanti. Wow, menarik ya. Cadangan Phil itu meletakkan Hakimi to lead the front line instead of Darren Lock, which pada aku no harm in trying, sebab kalau tak jadi you can always sub Hakimi out dan menggantikan dengan Darren Lock. At least you have that element of surprise di situlah. So guys, you heard it first here daripada podcast Bola Lagi. Kami menjangkakan yang Hakimi akan diturunkan sebagai leading striker esok melawan Singapore. Kau pula Pan, macam depan? Pada jangkaan kau, KPG akan turunkan siapa untuk berhadapan dengan Singapura esok? Ke kau pun ada juga elemen of surprise untuk diturunkan esok? Barisan kemungkinan, saya rasa kita akan main seperti mana kita lawan Laos, 3-4-3. Jadi keeper Shihan, kita ada Syarul Nazim di tengah, Ruby Terran dan Fazli Mazlan di sebelah kiri. Lepas tu di bahagian midfield ni saya rasa dia akan letak Litak dengan Brendan Gunn. Lepas tu kita ada Nur Hakim Hassan sebelah kiri, and sebelah kanan Chami, pemain SUFC. Dan di bahagian depan kita ada Safawi, Darren Lock dan Fazal Halim. Namun begitu, saya rasa barisan simpanan juga boleh bermain. Jadi second half mungkin akan ada pertukaran. Dan mereka saya rasa sudah sebati dengan perancangan ataupun taktikal Kim Panggon. So tidak menjadi masalah. Tapi itulah barisan kesebelasan utama yang saya jangkakan akan diturunkan ketika menentang Singapura. Menarik Topan, kau punya prediction on first 11 yang KPG akan turunkan.
either first 11 kau with your formation ataupun first 11 Phil with his formation, both capable lah untuk menumpaskan Singapura esok. So tadi Apan dah share his prediction on the scoreline sebenarnya. Dia menjangkakan kemenangan sama ada 1 atau 2-0. Kau pula Phil macam mana? Kau rasa apa scoreline esok kita melawan Singapura ni? Scoreline prediction given lah kot, since memang dah wajib menang 1-0 or any winning scoreline is good for me. So insyaAllah kita akan menang lah 2-0 at least. So anyhow, aku ada pengakuan yang kena buat. Maaf, aku tak hadirkan diri ke Bukit Jalil untuk perlawanan nanti atas sebab-sebab tak dapat dielakkan. Namun aku percaya dukungan, doa, semangat para penyokong akan sampai kepada pemain Harum Melaya untuk menyelesaikan tugasan misi wajib menang esok. InsyaAllah Malaysia akan menang layak ke separuh akhir. Selamanya Harimau Malaya. Tak apa Phil, tak ada masalah pun. Kalau tak dapat turun ke stadium, kita semua ada tanggungjawab masing-masing pun. Kita bukan dibayar full time to do this. We do this based on our passion untuk Harimau Melaya. So, macam apa yang kau cakap tadi, semangat dan doa peminat akan sentiasa bersama pasukan untuk menjanjikan kemenangan esok melawan Singapura. Tak ada masalah lah. Okey, sekali lagi terima kasih Apan, terima kasih Phil kerana sanggup meluangkan masa duduk borak-borak rekod podcast untuk pasukan Harimau Melaya. Harapnya ini bukanlah episod terakhir yang kita rekod bersempena kejohanan AFF ni. Maksudnya kita menang dan kita advance ke separuh akhir, maka adalah episod-episod yang seterusnya ya. Buat yang berkelapangan, bolehlah turun ke stadium esok untuk memberi sokongan kepada pasukan Harimau Melaya. Last kali aku dengar semalam, tak silap aku, setakat ini ada 35,000 tiket yang terjual. Untuk stadium yang berkapasiti 80,000, that's a shame kalau kau tanya aku. Mengambil kira lawan Singapura pula, mengambil kira betapa genting dan pentingnya perlawanan ini. Aku tak pakai alasan dan cakap perlawanan ni perlawanan hari bekerja. Elok je, banyak je game hari bekerja yang aku pergi full je stadium tu kalau dia nak full. So, turunlah, berikanlah sokongan. Menteri KBS pun dah tegur FAM untuk turunkan harga tiket. Harga tiket pun dah turun. Apa lagi yang korang nak? Apa lagi yang korang perlu sebagai dorongan untuk turun ke stadium? So, aku harap ada yang antara pendengar yang akan turun ke stadium esok. Aku merancang untuk merekod sesuatu yang istimewa esok. Alang-alang aku dengan Apan dua-dua akan turun stadium kan. Mungkin kita akan have something lah. Aku akan cuba untuk esok. Okay, other than that, terima kasih. Sekali lagi, selamanya Harimau Melaya. Match day, oi! Dah masuk episod kelima ni, macam seronok pula nak letak lagu-lagu penutup kan untuk each episode tu. So kita cuba buat macam Easter egg lah. Lagu-lagu ni ada kaitan dengan episod tersebut. So sebelum ni kita ada letak lagu-lagu Anugerah Juru Lagu. Yang episod lepas tu kita letak lagu parody yang Keeper kat mana tu kan. So untuk kali ni kita pun letak satu lagi lagu bertujuan Easter egg ya. Harap ada pendengar yang dapat meneka lah kenapa lagu ini dipilih sebagai penutup. Terima kasih semua.